Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar bagi anda semua yang bersama kami secara langsung untuk program Hello Doktor TV3. Dan hari ini anda bersama saya, Zaim Zaini, akan menemani anda 1 jam untuk topik yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong Karnival Jom Heboh yang sedang berlangsung lagi dekat Putrajaya. Dan Zaim pun balik pada situ tadi, memang ramai orang yang masih berkunjung tiba. Lepas ni habis siaran kita, boleh terus pergi sana dan terus sokong apa yang kami sedang lakukan. Baiklah, untuk anda yang menonton pada hari ini, apa kata anda semua juga support kami dalam rancangan ini, iaitu anda boleh follow kami di Facebook page kita Hello Doktor TV3. Search saja Hello Doktor TV3, atau anda boleh juga telefon kami di nombor talian 03 7726 1603 untuk sama-sama kita nak membincangkan topik pada hari ini. Semoga semua mendapat manfaat yang sebaiknya. Baiklah, apakah agaknya topik yang bakal kita sembang-sembangkan hari ini? Topik dia bronkitis. Bagi Zaim, ramai orang pernah dengar, tapi ramai orang masih keliru. Apakah perbezaan bronkitis, asma dan sebagainya. Dan kalau anda nak tahu apakah itu bronkitis, jom kita saksikan laporan yang telah pun disediakan ini. Batuk berterusan selama lebih 3 bulan adalah antara petanda utama paru-paru mengalami radang akibat jangkitan virus. Dikenali sebagai bronkitis atau flu dada, penyakit ini boleh berlaku kepada setiap peringkat usia. Kira-kira 5% penyakit bronkitis melibatkan orang dewasa, manakala 6% kanak-kanak turut mengalaminya. Terdapat 2 jenis bronkitis, iaitu bronkitis akut dan bronkitis kronik. Bronkitis akut ialah jangkitan jangka masa pendek yang menyebabkan saluran pernafasan dalam paru-paru membengkak dan dipenuhi dengan lendir. Manakala bronkitis kronik kebiasaannya berlaku disebabkan tabiat merokok dan boleh berlanjutan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika tidak dirawat dengan baik. Ia juga dikategorikan dalam penyakit paru-paru obstruktif kronik atau singkatannya COPD. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), COPD akan menjadi punca kematian yang ketiga tertinggi di dunia menjelang 2030 dan dianggarkan seramai 384 juta orang di seluruh dunia menghidap penyakit itu. Usia bukanlah jaminan bahawa seseorang tidak akan mengalami penyakit ini. Bagaimanapun, ia boleh dikurangkan dengan mengawal faktor penyebabnya. Adakah penyakit ini boleh berjangkit? Mengapakah sehingga kini masih ramai yang kurang cakna tentang penyakit ini? Inilah antara persoalan yang akan dijawab sebentar lagi bersama panel Hello Doktor di studio. Okey, bagi anda yang mungkin sedang mengalami susah nak bernafas, rasa sesak pernafasan, batuk tak henti-henti dan diberpanjangan, bagi Zaim, jangan dibiarkan. Mungkin adakah itu bronkitis ataupun tidak, kita sembang-sembang dengan doktor yang kami jemput pada hari ini. Okey, hari ini kita menjemput Dr. Lily Diana Zainuddin selaku perunding paru-paru Hospital Pantai Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami di rancangan Hello pada petang ini untuk kita mengetahui lagi tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bronkitis. Okey, Doktor. Sebelum kita nak sembang-sembang lebih lanjut lagi tentang perkara ini, bagi saya biar kita betul-betul clear dulu. Okey, bronkitis. Apa itu, Doktor? Okey. So, biar saya orientate dulu. Bronkitis ni maksudnya bronchus dan daripada perkataan bronchus dan itis. Okay. Bronchus menunjukkan kita punya saluran pernafasan. Itis pula bermaksud inflammation atau radang. Yeah. Okey, so bronkitis ialah radang di mana salur pernafasan kita menjadi bengkak di bahagian permukaannya. Okey, so bronkitis ni berbeza daripada
sebab-sebab lain yang menyebabkan kita batuk seperti pneumonia. Kerana bronkitis ni adalah di salur pernafasan. Di salur pernafasan kita. Di salur pernafasan kita, bukan di paru-paru. Okey, so yang tu kita kena jelas. Dan bronkitis ni terbahagi kepada yang acute atau kronik. Okey. Apa yang membezakan acute atau kronik ialah jangka masa di mana acute ni berlaku dalam tempoh antara 3 minggu, manakala yang kronik ni pula benda yang berlaku lebih daripada 2 bulan. Okey, dan berlanjutan. Yes. Berlanjutan. Okey. So acute bronchitis ni actually sangat common. Kita nampak ramai orang batuk kan, tapi tak semestinya semua orang batuk tu disebabkan oleh acute atau chronic bronchitis. Sometimes kita nampak disebabkan oleh jangkitan paru-paru yang lain di dalam paru-paru tu sendiri. Okey, so kalau kita tengok acute bronchitis ni, punca utama ialah disebabkan oleh infection atau infeksi. Virus adalah punca utama. Bakterial pula adalah penyebab segelintir kepada acute bronchitis. Antara sebab-sebab lain pula ialah benda-benda yang ada dalam udara kita. Contohnya asap rokok, asap daripada kenderaan, atau bahan-bahan kimia, atau bahan yang kita hidu secara strong punya ni macam perfume yang kuat, atau bahan yang kita guna untuk membasuh macam Clorox. Benda-benda tu boleh trigger untuk sesetengah orang yang ada, orang kata sensitive airway, salur pernafasan sensitif, boleh juga mendapat acute bronchitis disebabkan oleh benda-benda berikut. Chronic bronchitis ni pula selepas 2 bulan simptom tu yang berpanjangan, kita panggil dia chronic bronchitis kerana benda ni lebih kepada orang kata jangka masa yang lama. Yang pesakit tu akan mengalami dan sering mengalami, sama ada mereka sembuh antara masa tu atau mereka masih lagi mempunyai simptom-simptom batuk tersebut. Jadi mungkin ramai orang yang mungkin macam Zaib juga sebelum ni kita rasa macam jangkitan kuman pada paru-paru, tapi bukan. Dia saluran pernafasan tu, betul? Bronchitis tu. Membengkak maksudnya radang berlaku dan kita punya saluran tu jadi sempit. Sebab tu kita nak bernafas rasa susah. Jadi jelas Okey, kita nak baca satu soalan yang dikirimkan oleh kita punya penonton yang mengirimkannya di Facebook Hello Doktor daripada Faranas. Katanya, saya ialah penghidap bronchitis kronik sudah 5 tahun. Baru-baru ini saya diserang bronchitis, batuk saya sangat kuat hingga menyebabkan saya pengsan dan pitam. Sebelum ini saya tak pernah alami hingga pengsan dan pitam. Apa pendapat doktor? Ini maksudnya dengar macam serius sebab dia batuk sehingga pengsan. Tapi doktor jangan jawab lagi. Simpan dulu. Nak tahu jawapan, kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Hello Doktor. Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Hello Doktor pada petang ini, dan topik kita macam kita bincangkan tadi tentang bronchitis. Tadi doktor dah ceritalah tentang sedikit basic apakah itu bronchitis dan apakah jenis-jenisnya. Kita sebelum nak sambung sembang lagi, kita nak baca semula soalan yang dikirimkan oleh rakan Facebook Hello Doktor TV3. Kita bacakan lagi sekali, doktor. Alright, saya ialah penghidap bronchitis kronik sudah 5 tahun. Baru-baru ini saya diserang bronchitis. Batuk saya sangat kuat hingga menyebabkan saya pengsan dan pitam. Dia kata before this tak pernah pun pitam-pitam, tapi sekarang ni dah terlalu kerap dan kuat sampai boleh pengsan. Dengar macam serius, tapi apa kata doktor? Okey, bila dia cakap bronchitis kronik ni, maksudnya benda ni benda yang akan berpanjangan. Selalunya benda yang berpanjangan ni kita cakap dia tak boleh sembuh, tapi dia boleh dirawat. So pesakit ni mungkin ada graf dia di mana dia stable pada satu ketika, tapi apabila dia mendapat acute macam infection ke dalam paru-paru dia, atau dia dapat sakit lain yang mana dia lebih susah bernafas dan dia punya, kita panggil dia exacerbation, dia ada acute symptom on top of dia punya chronic tu. So graf pernafasan dia mungkin akan menurunlah sedikit. So kadang-kadang bila kita batuk teruk sangat, kalau kita tengok kan contoh budak kecil, mereka kadang-kadang batuk sampai kadang-kadang mereka muntah. Tapi ada juga orang batuk sampai dia pengsan.
pernafasan. Kita panggil dia coughing fit. Tak semestinya bila dia batuk tu dia terus hilang tahap kesedaran. Cuma dia pengsan sebab dia pitam sekejap. Kadang-kadang benda ni boleh berlaku disebabkan oleh kita punya reflex reaction dalam badan, reaksi refleks di mana kita boleh pingsan sebab some of our nerve tu yang urat saraf kita yang kontrol menyebabkan mungkin blood pressure kita jadi rendah, atau apa yang kita takut dekat sini ialah adakah bila dia dapat coughing fit ni oksigen dia drop menyebabkan dia pitam. Kalau oksigen drop tu yang kita takut sebab pesakit macam ni, kadang-kadang bila mereka ada kesukaran bernafas ataupun kita panggil tahap oksigen yang rendah, respiratory failure, di mana oksigen tidak mencukupi di dalam badan, kalau dia lambat ke hospital, mungkin kita susah nak selamatkan pesakit ni. So saya sarankan kalau you memang ada chronic bronchitis, you perlu mendapat rawatan kerana benda ni boleh dirawat. Kalaupun kita tak boleh bagi you orang kata cure untuk nak hapuskan penyakit, tapi dia boleh dirawat. So better you dapatkan rawatan yang betul. Sebab kita punya perbincangan pada hari ini bukan untuk dewasa saja. Dia boleh berlaku untuk semua lepas usia. Kanak-kanak boleh berlaku, orang dewasa pun boleh berlaku juga. Okey, bercakap tentang bronkitis ini, mungkin ramai juga nak tahu kan, kenapa, apakah punca boleh berlakunya radang dekat saluran pernafasan tu kan? Rasa sempit, rasa susah nak bernafas, sampai pengsan, sampai batuk. Apa puncanya, doktor? Okey. So kalau kita tengok tadi kita bahagikan acute dan chronic. Bahawa acute ni selalunya yang macam kita cakap disebabkan oleh infection. Contohnya virus. Virus infection kalau kita tengok dalam budak kecil yang common, influenza, para-influenza, respiratory syncytial virus. Those are the common. Untuk adult, orang dewasa, kita juga tengok influenza quite common. Kita nampak selalu kan influenza. And zaman sekarang kita nampak ialah COVID. COVID bagi you acute bronchitis. So selain tu yang saya cakap tadilah, contoh yang apa benda yang ada dalam udara yang orang yang sesetengahnya sangat sensitif, dia akan boleh react tu benda-benda macam ni. Kadang-kadang you tengok pesakit tu datang ke emergency sebab dia baru habis bersihkan toilet. Dia guna strong chlorine. Bau yang kuat. Bau yang kuat sampai menyebabkan dia rasa kesesakan bernafas dan juga dia batuk dan dia datang dengan kesukaran bernafas atau oksigen dia low. So waktu macam ni kita bagi mereka rawatan dan mereka improve balik. Mereka boleh kembali kepada keadaan asal. Itu acute. Kalau chronic pula, selalunya kalau budak-budak kita tengok mereka ni jarang berbanding orang dewasa mendapat chronic bronchitis, tapi mereka boleh mendapat chronic bronchitis. Dan sebagai contohnya bila kanak-kanak yang lahir sama ada masa kecil tu banyak history of orang kata infection, recurrent chest infection, recurrent pneumonia yang tak dirawat sepenuhnya. Bila mereka membesar, mereka boleh mendapat chronic bronchitis. Ataupun kita tengok asma yang tidak dirawat dengan betul. Asma yang tidak dirawat dengan betul boleh juga progress untuk menjadi acute bronchitis. Tapi contoh yang paling utama di kalangan masyarakat kita, acute chronic bronchitis ni paling yang kita nampak paling ketara adalah di antara perokok-perokok. Tak kisahlah you rokok ke, you rokok vape ke, you rokok shisha ke, mudah terkena juga. Yes, mereka adalah antara golongan utama yang akan dapat, chances diorang dapat adalah tinggi untuk chronic bronchitis. And chronic bronchitis ni juga you boleh tengok antara orang-orang yang mungkin kerja di kilang-kilang kimia. Yang kerja di tempat lombong, yang mana mereka dari masa ke semasa mereka expose kepada benda-benda kimia yang mereka hidu. So paru-paru kita ni all about banyaknya pasal penghiduan apa yang kita bau. And di antara benda atau punca lain ialah dulu-dulu mungkin nenek-nenek kita walaupun mereka tak merokok tapi mereka menggunakan dapur arang. So dapur arang adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat chronic bronchitis apabila mereka
reach a certain age, kerana bila setiap kali diorang blow tiup untuk nak hidupkan arang tu, diorang expose to semua asap-asap daripada terhidu kembali juga sebenarnya. Yes, so benda tu berlarutan dan benda tu boleh menyebabkan kerosakan kepada sel-sel yang ada dalam saluran paru-paru kita, saluran pernafasan kita. Okay? Banyak juga sebenarnya golongan-golongan yang antara senang untuk mendapat bronkitis ni. Tapi itu mungkin golongan yang lebih dewasa. Untuk kita sambung sedikit lepas ni, doktor, kita nak saksikan satu bingkisan mengenai pesakit bronkitis tapi kanak-kanak. Ini pun sentiasa berlaku. Betul? Ramai berlaku. Anak Zaim pernah berlaku juga sebenarnya. Nak tahu apakah kisahnya? Jom saksikan laporan ini. Abdul Afif Aidin Zainuddin telah disahkan menghidap bronkitis sejak berusia 5 bulan. Meskipun kini anak bongsu daripada 3 adik-beradik ini sudah mencecah usia 4 tahun, dia masih lagi berjuang melawan masalah paru-paru yang dihadapinya. Masa first dapat bronkitis, masa umur dia 5 bulan, masa tu dia demam, batuk, sesema. Lepas tu bila bawa pergi emergency, diorang buat x-ray, memang ada infection dekat dia punya lung lah. Umur 10 bulan sampai sekarang dia memang senang kena infection paru-paru. Bila dia kena bronkitis tu, dia akan jadi nafas laju. So nafas dia akan laju sangat. Bila efek kena dekat paru-paru dia, memang dia akan kena pakai on oksigen. Sekarang ni doktor memang rawat dia sebagai pesakit asma je lah. So hari-hari memang kena ambil sehari 1 pump. Dia punya macam inhaler tu. Paru-paru dia okey, cumanya bila dia infected tu je, memang paru-paru dia tak okey. Kalau dia makan aiskrim, dia senang batuk. Bila batuk dia akan jadi macam tu. Kalau ada orang yang tak sihat dalam rumah, dia paling senang kena infected. Memang paling senang sekali. Macam kalau seorang demam dalam rumah, besok dia akan kena. Bila dia kena, dia akan fikir semua ada demam, ada batuk, ada sesema, mesti dia akan efek paru-paru. Ada satu hari tu dia dah memang demam, dia batuk, memang sesema. Bila dia dah start batuk, demam, sesema, nafas dia akan laju tau. Bila nafas dia laju, kita boleh nampak dia punya dekat dada ni ada lekuk. So kalau dah nampak macam tu, memang kena cepat-cepat bawa pergi hospital lah. Sebab yang baru ni sebelum puasa hari tu kena, memang nafas dia memang laju sangat. Doktor memang cakap memang dia kritikal betul lah. Sebabnya dia kena on oksigen 24 jam. Tak boleh cabut. Sebab sebelum ni memang kalau dia infected pun 4 jam sekali, 2 jam sekali. Tapi yang hari tu memang dia 24 jam kena pakai oksigen. Sebagai seorang ibu, saya boleh pastikan macam supaya anak saya lebih sentiasa sihat, jauh daripada penyakit-penyakit yang ada lah. Memang saya jagalah dia. Memang dia antara yang paling saya jaga. Sebabnya dia sangat senang sakit berbanding dengan yang lain. Okey, sebenarnya jangan tak tahu dan jangan terkejut. Ramai juga bagi Zaim, ibu bapa yang tak tahu tentang kewujudan bronkitis. Sebab banyak kes berlaku bila kita lihat dekat laman sosial sebagainya, ada kes-kes di mana anak itu hampir pitam, hampir pengsan. Bila jumpa doktor kata masuk emergency terus. Sebab saluran pernafasan itu dah terlalu sempit sampai boleh buat anak kita pengsan at any time. Jadi kalau ada yang anak-anak sedang batuk berpanjangan sekarang, ada asal bunyi-bunyi lagi tu, elok segera jumpa doktor. Betul tak? Okey, bercakap tentang mereka yang pernah mengalami bronkitis ni, doktor. Apakah agaknya kesan kepada mereka yang pernah ada dekat tubuh badan mereka? Okey. Sekali lagi kita pergi balik acute dengan kronik. Okey. Yang acute ni selalunya mereka recover. Okey, mereka sihat, sembuh seperti sedia kala. Okey. Ada juga kalanya bila mereka ada acute bronchitis yang macam kita cakap tadi, sebab radang di saluran pernafasan kan. Kadang-kadang benda ni boleh menjadi lebih serius di mana pesakit tu boleh mendapat pneumonia.
Jangkitan kuman di paru-paru disebabkan oleh bronkitis. Okey. So selalunya apa yang kita tengok antara orang yang lebih kerap bronkitis yang progress to pneumonia ni atau bila dia start jadi serius adalah budak-budak kecil. Okey, golongan yang orang tua, okey, atau golongan yang berpenyakit kronik. Contohnya ada penyakit masalah kencing manis, ada heart failure, okey. Orang-orang yang ada masalah dialysis, chronic kidney disease, mereka ni adalah berisiko tinggi. Bila mereka mungkin dapat simple bronchitis yang akan boleh selalunya progress untuk jadi lebih serius lah. Kalau budak-budak pun kita tengok, walaupun kita cakap acute bronchitis, selalunya mereka kalau happy-happy, boleh makan, boleh lompat-lompat, kita tahu mereka still sihat walaupun mereka batuk, ada snotty nose kan, hidung meleleh, tapi mereka sihat. Yang tu kita tak worry. Tapi bila mereka dah start ada fever, demam yang terlalu tinggi disebabkan bronchitis mereka, atau mereka dah start wheezing, cough yang teruk sampai tak tidur malam dengan nyenyak, batuk-batuk, and then sampai batuk muntah, itu kita perlu mendapatkan rawatan. Pergi buat jumpa doktor terus. Yes. Jangan biar berlarutan lama sangat. Jangan biar berlarutan lama. Senang berlaku tak bila dia dah ada bronchitis sebelum ini, and then dia dah aktif bermain. Contoh kanak-kanak bermain, senang tak dia untuk mendapat balik? Jangka waktu tu macam mana? Okey, semua apa yang kita tahu tengok ikut infection apa. Okey, kalau virus ni kita cakap banyak sangat. Kita berjuta-juta virus yang ada dalam udara. So tak semestinya kalau you dapat bronchitis disebabkan oleh RSV virus, you tak akan dapat lagi bronchitis minggu depan tu disebabkan oleh virus yang lain. Benda lain pula. Yes, so you mungkin ada antibody untuk certain virus yang you dah expose, tapi you akan still lagi mendapat orang kata exposure tu benda virus-virus lain yang ada lah. So untuk budak-budak ni sebab lagi satu immune system mereka belum matang. Betul. Okey, so mereka akan lagi prone untuk mendapat bronchitis yang kerap berbanding dengan orang dewasa. Yes, mereka lebih kerap. Yes. Lebih kerap. Okey. Baiklah, sebenarnya ramai lagi orang yang sedang try tanya soalan dekat kita ni Facebook. Kita bacakan soalan seterusnya daripada Zarifah Cik Mustafa. Okey. Anak saya pesakit asma semasa kecil. Bila dewasa dah sembuh dari asma, tetapi macam ada bronchitis pula sekarang selalu batuk terutama waktu pagi dan selalu selsema. Adakah ia juga bronchitis atau sinus? Okey. Macam tu. Okey, so one thing kita kena faham ialah asma ni seperti kita cakap, kita rawat boleh tapi dia akan datang balik. Kita tak boleh cure asma. Okey. So walaupun masa kecil you ada, mungkin bila dah besar simptom tu tak berapa ketara. Tapi mungkin lagi bila you dapat infection dalam paru-paru you, simple URTI pun boleh trigger asma you untuk come back, And selalunya orang yang ada asma ni dia berkait rapat dengan sinusitis juga sebab dia adalah satu salur pernafasan yang sama di mana dia dibezakan oleh peti suara di belakang. Okey, satu atas, satu bawah. Okey. So bila kita cakap bronchitis ni kita refer dekat bawah. Tapi simptom ni dia berkait rapat. So kalau pesakit ni batuk dan pernah ada asma dan juga sesema, berkemungkinan besar dia ada dua-dua. Okey, so treatment dia pun selalunya doktor akan bagi untuk cover dua-dua tempat. Satu di atas, satu di bawah. Kita tak akan fokus satu tapi kita ignore lagi satu. Tak. Okey, because dia satu salur yang sama, yang berhubung. Okey? Okey, faham. Jelas perbezaan di antara asma dan bronchitis. Okey, selepas ini Dr. Ria penonton, kita akan bersama dengan seorang penghidap bronchitis yang berusia 70 tahun. Nak tahu apakah cerita dia? Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, bersama kami semula dalam rancangan Hello Doktor pada petang ini, dan semua yang dah tonton tadi, kita memang sedang bercakap tentang bronchitis. Kita buat segeneral lah ya, dewasa ada, kanak-kanak ada dan sebagainya. Tapi ingat, kita faham ramainya di kalangan anda, mungkin termasuk saya dulu, kita tak tahu apa itu bronchitis.
Bila anak kita dah sampai ke dalam ni, baru jumpa doktor. Bahaya. Elok kita jumpa awal-awal supaya tidak berlaku lebih kritikal. Untuk bercakap tentang itu, kita bersama lagi seorang panel kita pada petang ini, iaitu kita bersama dengan Datuk Zainal Abdul Ghani. Assalamualaikum Datuk Zainal. Assalamualaikum. Bukan selakulah dia, merupakan penghidap bronkitis. Okey. Tapi cerita dia macam ni Datuk mungkin ramai juga orang nak tahu sebenarnya. Datuk berusia sekarang 70 tahun. Usia Datuk 71. 71 tahun. Okey. Baru sahaja dapat tahu yang Datuk ada bronkitis. Cerita sikit macam mana cerita dia Datuk. Saya cerita sebelum dan semasa saya kena lah. Okey, boleh. Okay. Sebelum saya kena ni, banyak kali saya terdapat batuk-batuk, sesak nafas. Bila nak buat kerja dengan pantas, berjalan, angkat barang tu, sesak. Tapi kita anggapkan sebagai biasa saja. Ya, maksudnya maksud batuk biasa? Batuk, sesak nafas, tapi bila duduk, rehat sekejap, dia hilang. So, kita tak ambil peduli pun. Ya. Pada satu hari, saya nak pergi ke kereta tempat parking. Hujan renyai-renyai. Tiba-tiba lebat. Saya berlari. Bila saya berlari, saya tak boleh bernafas. Sampai dekat kereta tak boleh masuk. Duduk dalam kereta lagi terduduk macam tu. Lagi tak boleh nafas. Seksa rasa dia. Saya buka pintu, saya berdiri, mengharapkan ada orang tolong lah. Tetapi hujan terlampau lebat, orang tak nampak. Saya berdiri saja 5 minit, baru terasa lega. Lepas tu saya buka boot kereta saya, SUV tu. Saya duduk dalam 15 minit. Baru saya balik. Dan sampai ke rumah, bila nak naik tangga tu, selalu biasa jalannya. Setengah tangga tu, bila sesak. Sampai ke atas, kadang-kadang pun sesak lagi. Dia rasa teruk lah. Dia tak tahu apa nak buat. Itu pergilah jumpa Dr. Lily. Nak tahu juga doktor, bila dah apa yang cerita oleh Datuk Zainal tadi, iaitu susah sangat bernafas, rasa sesak sangat bernafas tu kan, walaupun dah rehat seketika tapi kembali balik. Adakah itu merupakan antara komplikasi ataupun kata orang tu rasa orang yang ada bronkitis? Yes. Sesak dia macam mana? Sakit dia macam mana? Cuba doktor ceritakan sikit doktor. Okey, sebenarnya saya pun tak pernah rasa macam mana. Okey, tapi kalau kita tengok pesakit tu, macam first kan saya tengok masa Datuk first datang tu, memang dia breathless sampai dia cakap dia dah tak boleh main golf, you know. Dia tak boleh nak panjat tangga. Okey, so masa tu kita periksa dia, kita ambil dia punya sejarah sakit kan. Memang benda ni sebenarnya dah lama. Dah bertahun, dah berbulan. Tapi dia anggap mungkin faktor umur, kesibukan, you know, hari-hari punya aktiviti, you tak nak jumpa doktor and mungkin you fikir you akan sembuh secara sedia kala lah. Sampai kita periksa dia pun, kita dengar paru-paru tu belakang tu berbunyi-bunyi sebab wheezing. Okey, so bila salur nafas tu dah terlalu bengkak, dia akan jadi sempit. Bila sempit dia start berbunyi dan start batuk yang berkahak. Okey. So Datuk ada semua simptom-simptom tu. Lengkap. Semua berapa tahun Datuk rasai itu baru Datuk nak jumpa doktor? Saya ingat dalam 5 tahun. 5 tahun 5 tahun. 5 tahun. Berperang dengan benda tu. Kadang-kadang masa pagi, 3 pagi, 4 pagi, ia terbatuk. Masa tu kahap banyak. Masa tu pun nafas pun susah. Betul tak? Ya. Jadi baru bulan 2 tahun ini jumpa dengan doktor. Okey, alhamdulillah sempat dulu dan sempat juga merawat doktor kan. Okey, kita nak sambung-sambung cerita lagi tapi ada seorang selebriti yang juga nak tanyakan soalan. Jom kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum, hai semua, saya Sisi Iman. Aduh doktor, saya nak tanya, kalau saya ni ada banyak tanda-tanda bronkitis kan, bila masa yang sesuai untuk saya pergi jumpa doktor? Kadang-kadang yelah tanda-tanda tu macam biasa, tapi kita yang paranoid lebih. Jadi macam mana tu? Bila masa nak jumpa doktor?
dia. Soalan dia, bila masa? Okay. Dah terkena tu, bukan 5 tahun bila masa paling sesuai, doktor? Okey. So, macam saya cakap, simptom utama dia ialah batuk. Okey. Selagi batuk you ni kurang dari 3 minggu dan you pergi kerja, orang pun tak takut bila you batuk. I rasa still okey lah kalau sikit-sikit kan. Tapi bila dia dah sampai tahap satu, efek diri you atau efek orang sekitar you. Okey, efek diri you maksudnya you rasa susah nak bernafas. Tapi you tahan, you know. You rasa macam kalau you nak exercise tu tak boleh atau nak naik tangga pun tak boleh kan. Nak jalan tak boleh. Itu you kena jumpa. Dia bukan penat tapi susah nak bernafas. Kadang-kadang dia orang guna perkataan penat. Dia rasa dia penat. Ya, saya penat, saya tak boleh nak lari, saya tak boleh nak exercise, tak tahu kenapa. Okey, dia guna perkataan penat. Dia tak semestinya dia cakap dia susah nafas. Okey, so tu bila dia dah affect aktiviti you, you patut datang jumpa doktor. Atau bila dia batuk tu interrupt your sleep at night, you know. So you tak boleh dapat rehat yang cukup, you patut dapatkan rawatan. Ataupun orang sekitar you rasa tak comfortable. Dia tak nak, macam you, bos you akan cakap, you know, mungkin dia cakap, oh you batuk lah, you teruk sangat, ini berjangkit ke tak? You dah jumpa doktor ke belum? Kita semua dekat office ni tak selesa you datang batuk-batuk macam ni. Ada banyak pesakit yang datang sebab orang sekitar dia tak puas hati. Orang lain nampak dia dah macam teruk kat ada situ. Dia teruk ataupun orang takut sebab batuk itu adalah disebabkan oleh sesuatu yang boleh berjangkit kepada orang awam. Tak selesa lah. Ya, tak selesa. Okey. So itu adalah faktor yang you kena datang jumpa doktor. Okey. Bercakap tentang batuk ni kan. Bagi saya mungkin juga ramai orang yang dia ada bronkitis tapi dia tak tahu. Okey. Tapi dia banyak makan ubat batuk je. Makan ubat batuk saja tak tentu akan menyembuhkan. Tapi macam Datuk sendiri, macam mana Datuk dah 5 tahun tu Datuk merawat diri sendiri? Masa tu. Dia makan ubat batuk lah. Makan batuk tu lah. Kalau orang ingat, okey. Sebab orang ingat batuk biasa. Kan? Tapi adakah sembuh lepas dia makan tu? Sembuh. Bukan sembuh. Dia hilang sekejap. Hilang sekejap. Hilang sekejap. Lepas tu dia balik-balik. Itu yang saya merasai lah dalam semasa. Dia bukan 5 tahun tu dia selalu batuk. Dia batuk, lepas tu dia baik. Lepas 2-3 bulan lagi, kena lagi. Dia baik. Yang teruk, yang saya rasa kerap tu masa dia bangun pagi. Pukul 3 pagi. Bila batuk, ada kahak dah. Ada lendir. Ada phlegm lah. Saya memerlukan apa? Orang rumah saya kena letak minyak angin kat belakang. Kalau tak letak tu tak terasa lega. Dia rasa sempit, susah nak bernafas dan sebagainya. Mungkin biasa orang buat macam tu kan doktor kan. Dia makan ubat batuk and then dia lega sekejap dan kembali semula kan. Maksudnya susah nak sembuh lah. Kena ada rawatan susulan juga sebenarnya. Yes, betul. Sebab ubat batuk ni actually bukannya ada benda yang aktif-aktif yang akan rawat batuk you. Dia hanya memberikan you kelegaan tekak. Mungkin sebab rasa gatal you batuk kan, tapi sebenarnya you tak sure benda tu ada benda lain dalam batuk you tu yang menyebabkan you batuk. Okey, so you ambil ubat batuk seketika je dia tolong. Sebab ada radang dalam saluran tu yang perlu kita jumpa dengan doktor sebenarnya. Okey, kita sambung lagi petik soalan daripada Facebook Hello Doktor TV3 iaitu daripada Liana. Hello doktor, saya juga menghidap penyakit bronkitis. Makanan yang tidak nama satu soalan dia, makanan yang tidak boleh diambil oleh penghidap penyakit bronkitis. Nombor 2, adakah bronkitis akan menyebabkan pesakit akan mendapat penyakit yang lain pula. Masuk penyakit beranak-beranak lah kan. Okey, 2 soalan ini doktor jawab sekejap lagi. Ya, kita rest dulu. Kita kembali lagi selepas ini dalam rancangan Hello Doktor. Okey, sebenarnya ramai betul orang yang nak tahu lebih lanjut tentang bronkitis. Sebab ramai juga menonton ni, dia dah rasa, adakah aku ada bronkitis? Okey. Baiklah, kita nak petik balik soalan yang kita bacakan tadi. Kita baca lagi sekali. Nombor 1, makanan yang tidak boleh diambil oleh pengidap penyakit bronkitis. Okey. Nombor 2, adakah bronkitis akan menyebabkan pesakit akan mendapat penyakit yang lain? Silakan doktor. Okey, so kita go soalan pertama, makanan. Selalunya makanan yang trigger you untuk coughing, okey. Tak semua orang yang ada bronkitis sensitif tu makanan, okey. Tapi selalunya benda-benda yang sejuk.
Okey, sejuk contohnya air sejuk, okey, atau watermelon. Okey, ini antara makanan yang inilah yang I tahu daripada pesakit yang boleh menyebabkan trigger dia punya cough tu untuk datang. So, trigger cough kan? Dia trigger cough. Bila cough tu dah start tu yang dia makin batuk, lama-lama dia jadi susah nafas, rasa sempit, okey. And the other thing is citrus. Apa-apa yang to do with oranges, you know, like orange selalunya mereka bila makan sama ada batuk tu datang atau banyak kahak. You know, ini antara yang banyak dilaporkan, atau benda-benda yang ada apa orang kata vinegar dalam dia, yang jeruk. Jeruk boleh menyebabkan mereka rasa batuk tu akan datang, saluran tu jadi sempit. Tapi tak semua pesakit macam tu. So pesakit-pesakit ni diorang berbeza. And ada benda yang menyebabkan bila diorang makan, diorang ambil banyak kahak. So contohnya macam susu. Setengah orang yang tak boleh tolerate susu, dia akan nampak, atau lepas minum Milo, Horlick, dia akan banyak kahak dalam tu. Dan benda-benda tu yang diorang kena avoid. So which one yang work for you atau which one yang boleh affect you punya simptom, hanya you yang tahu. Kalau you yang tahu, you kena avoid lah those things. Sebab lain orang, lain pantang larang dia. Betul. Kita kena kenal badan masing-masing. Okey, kalau dah terkena bronkitis, boleh tak berlaku benda lain pula atau penyakit lain pula? Okey, so bronkitis macam kita, I emphasize balik, dia saluran radang dekat saluran pernafasan. Tapi benda ni juga boleh progress. Okey, contoh macam Datuk punya kes chronic bronchitis, di mana problem daripada saluran pernafasan tu dah affect sedikit daripada paru-parunya, di mana dia dapat bronchiectasis. Bronchiectasis tu di mana saluran di dalam paru-paru tu sendiri become bengkak dan jadi bulat-bulat dan membesar. Okey, so Datuk punya ada sikit-sikit macam tu. And then orang-orang yang ada chronic bronchitis ni juga diorang boleh dapat apa kita panggil bule, di mana macam ada belun dalam paru-paru dia tu. Belun ni boleh menyebabkan diorang cenderung untuk mendapat lung collapse atau pneumothorax, di mana paru-paru tu mengecut dan di ruangan paru-paru tu dipenuhi dengan angin. Okey, so pesakit ni akan dapat sakit dada, tak boleh bernafas. Okey, tu antara komplikasi untuk chronic bronchitis. Acute bronchitis seperti saya cakap, selalunya mereka baik dengan sembuhlah. Atau yang progress tu mungkin mereka mendapat jangkitan kuman seperti pneumonia. Okey, pneumonia di mana paru-paru tu sendiri ada infection di dalam, sama ada bacterial infection yang common, okey, ataupun paru-paru tu diisi dengan air di kawasan sekitarnya bila pneumonia tu tak dirawat dengan betul. Okey, atau respiratory failure lah, susah sangat bernafas. Okey. Jadi boleh berlaku kalau tidak buat rawatan yang cepat. Okey, Datuk pula, bila Datuk dah kata orang tu dah jumpa doktor, sekarang ni apakah yang Datuk lakukan, amalkan untuk menjaga tahap kesihatan Datuk di tahap sekarang ni? Yang paling pentingnya berhenti merokok. Okey, berhenti merokok. Okey, nasihat yang bagus. Susah. Betul. Susah nak berhentikan rokok. Yang keduanya, saya pergi fizio. Atas arahan Dr. Lily, saya pergi fizio 2 kali 1 hari selama 3 bulan. Itu membina otot-otot saya. Supaya apa yang saya buat itu menjadi lebih ringan lah. Tidak memerlukan oksigen yang lebih. Pagi-pagi saya buat apa, pagi-pagi berjalan dalam 3 hingga 4,5 kilometer. Setiap pagi. Dalam masalah yang saya hadapi selepas diagnose ni is mental actually. Takut nak buat apa-apa. Takut nak berjalan naik bukit ke, takut nak naik tangga. Ini mental. Saya kena melawankan perasaan mental. Saya minat main golf. Saya pergi, dah sampai nak turun kereta tu, boleh ke saya main golf? Boleh ke saya teruskan? Ini masalah yang saya hadapi selama juga 3 bulan. Saya kena melawankan tu supaya saya merasa lebih yakin. Confident tu tak ada. Saya sampai ke satu tahap yang saya panggil state of despair. Yang mana there's no hope. Saya suka outdoor, berkebun ini, berjalan. Then you do not know what to do. Then you takut you membebankan keluarga, membebankan orang rumah. Then your active life tu dah hilang. You become useless lah. Itu masalah mental. This negative narrative dia selalu bermain.
So you kena lawankan negatif naratif ni lah dengan aktiviti lain. Sebab takut berlaku semula, tapi bila ada rawatan susulan, maksudnya Datuk boleh meneruskan hidup macam biasa, cuma kena kawal. Betul, Datuk? Saya buat saja biasa. 90%, 95% tu saya boleh buat aktiviti lama lah. Bila terasa sikit tu saya reducekan. Ikut langkah-langkah yang doktor sarankan sebenarnya. Okey. Alright. Seterusnya soalan daripada Facebook lagi, doktor. Okey. Daripada Aisyah. Hello doktor, anak saya 1 tahun 6 bulan menghidap bronkitis. Adakah imun suplemen seperti vitamin boleh mengurangkan sakit bronkitis itu? Maksud dia guna amalkan suplemen lah. Macam mana, doktor? Okey, so kanak-kanak memang saya cakap kerap dapat bronkitis sebab imun sistem mereka tak develop habis. Okey, antara cara yang you boleh bagi untuk mereka kurang risiko ni ialah vaksin actually. Okey, so vaksin seperti yang you ambil untuk budak-budak yang kita program bawah KKM, DTP untuk pertasis mengurangkan risiko dapat whooping cough and influenza. Yang tu kita ada vaksin. Selalunya vitamin yang bagus adalah vitamin C lah kita cakap and vitamin D untuk immune system. Tapi kita tak cakap kalau kita ambil tu semestinya kita tak dapat. Tapi untuk kanak-kanak actually kita patut expose mereka. Biar mereka develop immune system tu. Jangan sorokkan anak tu supaya tak bercampur dengan orang. Sebab kebanyakan bronchitis among children ni berjangkit. Sebab virus kan, infection. So mereka seorang kena, seorang lagi akan dapat dengan cepat. Tapi tak bermakna kalau orang tu kena, you kena simpan anak you di rumah. Actually, biarlah diorang develop immune system tu dengan mengeksposkan mereka keluar, dapat benda-benda, pick up whatever germ diorang jumpa, pick up supaya diorang ada immune system tu bila diorang dewasa. Yes. Kalau nak guna vitamin boleh, tak salah. Tapi tak adalah orang cakap macam dia punya dia punya kesan tu adalah kukuh dari segi clinical trial semua. Kena seimbang lah kot lifestyle dengan pengambilan vitamin dan sebagainya. Yes, exactly. Okey, kalau mereka yang dah pun ada bronkitis sebagainya kan, apakah jenis rawatan yang doktor lakukan agar mereka boleh kembali macam normal semula? Okey. So kalau kita cakap pasal acute bronchitis tadi, macam saya cakap selalunya self-limiting. Okey, selagi dia tak berlarutan, dia sembuh, cough to go away, you tak ada susah nafas, you tak ada wheezing, then nothing much you can do. You can just buy macam lozenges, Strepsil untuk legakan tekak, atau orang suka minum honey lemon macam tu untuk legakan tekak. It's fine, Boleh je. Boleh. Tapi bila dia dah berlarutan, kita dan buatlah bagi rawatan susulan. Most importantly untuk penyakit paru-paru ni kita utamakan inhaler. Okey, inhaler kita ada banyak fungsi, sama ada untuk bukakan balik salur pernafasan yang sempit tu ataupun dengan memberi mereka ubat untuk mengurangkan radang. Okey, so ada dua komponen dekat situ. And yang membuka tu kita panggil bronchodilator. Ada dua jenis bronchodilator yang kita bahkan bagi kepada pesakit lah. Kebanyakan kita punya masyarakat akan pergi ambil yang blue inhaler, Ventolin, yang senang mereka dapat over the counter. Actually, kalau you selalu pakai ni tanpa proper prescription, I tak advise. Because kita tak tahu, you mungkin miss certain things yang you tak pasti. Tapi sebab benda tu bagi kelegaan yang cepat, you rasa you dah pulih. But sebenarnya, there is more than that yang you kena tahu and doktor kena assess you properly. So selain inhaler, kadang-kadang kita mungkin bagi mereka pil. Okey, pil yang kita bagi ni sama ada steroid pil kalau lung tu terlalu tight, okey, atau kita bagi ubat alahan, okey, antihistamin ke, atau ada orang tahu Singular, kalau kanak-kanak pun kita bagi Singular, atau kita bagi mereka ubat kahak. Dan antara benda yang kita mungkin bagi mereka ialah antibiotik. Okey, sebab antibiotik ni kita bagi bila dah berlarutan, selalunya ada secondary infection. Secondary bacterial infection ni, the only way you can rawat ialah dengan antibiotik. Tapi kalau viral, you bagi antibiotik, it won't work. Okay? Jadi kalau ada rawatan-rawatan tu tak menjadi, barulah ada antibiotik disarankan oleh doktor sendiri. Kalau pesakit tu yang risiko tinggi lah, contohnya pesakit kronik, macam Datuk punya kes, saya akan bagi
antibiotik walaupun sebab dia dah lama kan. Tapi kalau orang muda yang history mereka mungkin 3 minggu atau dah dapat antibiotik daripada doktor keluarga, saya tak bagi lagi. Melainkan mereka demam atau ada changes lah dekat X-ray mereka. Faham. Baiklah. Okey, Datuk, mungkin ada hujung saran Datuk kan, boleh memberi nasihat kepada penonton yang mungkin sedang mengalami bronkitis. Apa nasihat Datuk kepada mereka? Yang paling penting lah pada saya, kan Dr. Lily bagi saya inhaler. Inhaler, okey. The long acting inhaler. Tiap-tiap pagi saya gunakan inhaler. Sebelum saya memulakan morning walk, saya merasakan bila saya ada exercise, tiap-tiap hari saya ada exercise kan, atau lepas main golf, saya rasa lega. Bila saya exposekan kepada panas ke apa, saya rasa lega. Bila balik tu rasa sihat, otot-otot tu macam lega saja. Kadang-kadang you tak terasa you ada acute chronic bronchitis kita kan. Kira macam lain, kita kenal diri kita sendirilah. Baru kita boleh buat apa yang sewajarnya kita buat. Okey, doktor pula. Sikit je hujung doktor, kata-kata akhir doktor kepada penonton kita, nasihat kepada mereka yang sedang mengalami gejala ini. Okey, so saya punya nasihat simple je. Okey, pada contohlah macam Datuk kan yang merokok, saya nasihatkan jangan merokok. Dan pada yang banyak simptom yang mereka tak dapat rawatan yang betul, silalah come forward. Sebab kadang-kadang you ingat bronchitis tapi your cough tu can be more than bronchitis. Yes. Check lah, senang cerita. Check cepat-cepat dan rawat cepat-cepat. Itu je solusi dia sebenarnya. Supaya tak lebih berlarutan. Baiklah, terima kasih Datuk Zainal Abdul Ghani kerana sudi berkongsi pengalaman sebagai pengidap bronchitis. Semoga terus sembuh dan terus cergas seperti biasa. Dan juga terima kasih kepada Dr. Lily Diana Zainuddin sebab sudi berkongsi bersama kami semua tentang apakah itu bronchitis. Baiklah, untuk minggu hadapan kita ada satu topik yang juga cukup menarik, iaitu segalanya tentang hormon. Nak tahu? Jumpa kami minggu hadapan 5.30 petang hari Ahad. Sekian daripada saya, Zaim Zaini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.